Okey, kita sambung pula latihan nombor 2. Okey, kertas 2 peperiksaan percubaan Terengganu. Okey, soalan dia, rajah 2.1 menunjukkan dua sel haiwan yang menjalani pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Okey, sel X dan sel Y, sel X, sel Y, pembahagian dia. Dan soalan A, namakan jenis pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. So kita ada jenis pembahagian, so ada dua je kita belajar, mitosis dan meiosis. Okey, kita lihat dekat sel X. Okey, kita dapati kromosom yang terpisah ni adalah kromatid kembar. Okey, manakala untuk Y yang terpisah adalah kromosom homolog. Ni adalah tipikal ataupun signifikan bagi pembahagian sel tu, jenis pembahagian sel. So X ialah mitosis, betul, dan Y adalah meiosis. So 2 markah. Okey, soalan B, lukiskan rajah satu sahaja sel anak yang terhasil apabila pembahagian sel Y selesai. Sel Y tadi kita tahu adalah proses meiosis, dan proses meiosis dia akan separuhkan bilangan kromosom dari kromosom induk. Okey, dan dia punya genetik dia adalah berbeza. Okey, kandungan genetik berbeza. Okey, daripada induk. Okey, dan proses meiosis tadi bila dia menjadi separuh bilangan kromosom, maka sel tadi adalah bersifat haploid. Okey, maknanya sel yang haploid maknanya tiada kromosom homolog dalam sel tersebut. Okey, tiada pasangan kromosom homolog. Okey, jadi kalau dia minta kita lukiskan satu sahaja sel anak, okey, satu sahaja sel anak. Okey, markah yang diberikan adalah 1. Okey, maknanya dia tidak perlu label. Okey, so dekat sini cadangan dia ialah mesti bilangan kromosomnya separuh daripada induk. Okey, tadi induk kita tahu bilangan asal kromosomnya adalah 2n equals to 4, ada 4 kromosom. Maka apabila dia menjadi sel haploid selepas meiosis, okey, dia menjadi bilangan kromosom dia adalah separuh. Okey, bilangan dua kromosom tu dah betul. Okey, dan cirinya ialah haploid maknanya tiada kromosom homolog. Maknanya dekat sini kromosom mesti dilukis tidak sama saiz. Okey, so kita lihat kromosom ni tak sama saiz dengan kromosom ni. Jadi dekat sini dia fulfill haploid, dia fulfill bilangan kromosom tinggal separuh. Kandungan genetik berbeza, kita boleh lukis sama ada kita nak buat pindah silang berlaku atau tak berlaku pun boleh. Okey, jadi dua kriteria ni dilihat, so dia dapat 1 markah. Okay, next, soalan C1. Okay, terangkan kepentingan pembahagian sel Y kepada manusia. Again, dia tertanya tentang meiosis. Okay, so sel meiosis yang pertama, okay, jawapan kawan kita ialah kepelbagaian variasi genetik. Okay, so dia menghasilkan variasi genetik boleh, ni adalah P3. Okey, memastikan bilangan kromosom yang diploid diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. This is P2, dan P1 sebenarnya proses meiosis akan menghasilkan gamit. Barulah boleh berlakunya persenyawaan. Okey, dan gamit tadi adalah haploid. Barulah P2 terhasil sebenarnya. Okey, bila dapat gamit yang haploid, barulah dia boleh mengekalkan, memastikan bilangan kromosom tadi adalah sentiasa diploid. Okey, jadi dia ada 2P dekat sini, so dia boleh dapat 2 markah. Next, soalan C2. Nyatakan dua perbezaan pada peringkat yang ditunjukkan dalam rajah 1. Okey, kalau kita lihat 2.1 tadi, rajah tadi menunjukkan kromosom dia terpisah. So kromosom terpisah adalah peringkat anafasa.
Okey, anafasa mitosis dan satu lagi anafasa 1 iaitu kromosom homolog terpisah. Okey. So soalan ni dia minta kita perbezaan 2 sahaja ya. Okey, kita tengok jawapan. Sel X sedang menjalani anafasa manakala Y mengalami anafasa 1. So dia emphasize dekat sini nama dia. Okey, ni satu markah. Okey, kita letaklah D1. Okey, di sel X, kromatid kembar terpisah dan tertarik ke kutub bertentangan. Manakala di sel Y, okey, kromosom homolog. So dia bezakan dekat sini kromosom homolog dengan kromatid kembar. So ni adalah D2. Okey, selain daripada itu, so kita boleh bezakan bilangan kromosom tadilah. Okey, dalam sel X, okey, dalam sel X, bilangan kromosom dikekalkan, bilangan kromosom dikekalkan seperti sel induk, manakala dalam sel Y bilangan kromosom, okey, bilangan kromosom menjadi separuh daripada sel induk. Separuh daripada sel induk. Okey, tapi kawan kita ada D1, D2, so dia boleh menjawab 2 ataupun mendapat 2 markah. Okey, soalan D pula. Bilangan kromosom dalam seekor lembu adalah 60 kromosom. Jadi kita tahu 2N dia equals to 60. Okey, melalui proses pembahagian sel Y meiosis, nyatakan bilangan kromosom dalam sel anak lembu. Anak lembu ya, bukan bukan sel lembu, bukan dalam bilangan sel dia, tapi bilangan kromosom dalam anak lembu. Okey, bukan sel anak lembu. Okey. So bilangan kromosom dalam anak lembu, okey, dia suruh nyatakan saja. So nyatakan masih lagi 60. Okey, ni P1 betul 1 markah, P1 mesti dapat 1 markah. Okey, dan berikan alasannya. Okey. So bila dia mengalami proses Y, gamit lembu menjadi haploid. Okey, gamit lembu itu haploid dengan 30 kromosom. Okey, good. Okey, gamit yang dihasilkan mempunyai adalah haploid. Okey, ni P2. Okey, dan apabila disenyawakan, okey, gamit itu akan menjadi diploid. Okey, apabila disenyawakan, gamit menjadi diploid. Disenyawakan point number 3. Okey, menjadi diploid. Okey, so ni dia dapat P1 1 markah, P2 dan P3 another marks lah. 2 P2, P3 1 lagi markah. So dia boleh dapat 2 markah. Okey. Dan soalan yang terakhir untuk nombor 2. Okey, bahan karsinogenik dalam pewarna makanan tiruan boleh menyebabkan bilangan kromosom yang terhasil pada pembahagian sel Y berbeza. Okey, terangkan kejadian ini. So berbeza ni kalau tengok pembahagian sel Y, maknanya bilangan tadi dia sepatutnya dapat N kan. Okey, jadi bila dia buat gamit tadi, dia boleh jadi kalau ini normal, dia akan menghasilkan sel yang haploid. Okey, N sel yang haploid bawa N kan. Tapi bila dia jadi berbeza ni, dia boleh jadi N plus 1 atau dia jadi N minus 1. Maknanya dekat sini bilangan kromosom dalam gamit tadi akan berbeza. Okey, terangkan kejadian ini. Okey, so kita kaitkan dengan karsinogenik punya bahan lah. So bahan karsinogenik menyebabkan sentral tidak dapat menghasilkan gentian gelendung. Okey, cukuplah sekadar ini. Okey, menyebabkan penghasilan gentian gelendung. Tidak dapat menghasilkan gentian gelendung P1. Okey, masa anafasa 1, kromosom homolog tidak dapat berpisah. Ini biasanya dia bagi poin nombor 2.
dan kromosom homolog tidak. Dia sebut kromosom homolog, mesti kromosom homolog tidak dapat berpisah, maka gamit yang dihasilkan mempunyai lebih atau kurang bilangan kromosom. Atau tak semestinya kedua-duanya. So ni P4. So dia ada 4P dekat sini. So dia boleh dapat mana-mana 3P dengan 3 markah. Okay, good. Okay, itulah soalan untuk soalan nombor 2. So kita akan sambung untuk soalan nombor 3.